kita sama-sama mengenali tentang keunikan budaya orang asli di Malaysia. Orang asli bermaksud penduduk asal dan kewujudan mereka di semenanjung Tanah Melayu semenjak 5,000 tahun yang lalu. Mereka berasal dari keturunan Austronesia. Masyarakat orang asli merupakan komuniti minoriti yang mempunyai keunikan tersendiri terutamanya dalam aspek sosial budaya yang meliputi identiti, adat resam dan ritual, pantangan larang, makanan serta hubungan sosial. Bagi mengekalkan identiti mereka sebagai orang asli, majoriti daripada mereka masih tinggal di kawasan hutan dan masih mengamalkan cara hidup tradisional yang banyak dipengaruhi oleh alam sekitar dan amalan lama tinggalan nenek moyang mereka. Masyarakat orang asli sering dianggap golongan yang miskin serta ketinggalan daripada masyarakat lain di negara ini. Orang asli di negara ini terdiri daripada 3 suku kaum utama, iaitu Senoi, Melayu Proto dan Negrito. Dan setiap suku kaum ini pula boleh dipecahkan kepada lagi 6 suku bangsa yang berbeza. Suku-suku yang membentuk Melayu asli ialah suku Jakun, Temuan, Semelai, orang Kuala, orang Kanakdan dan orang Seletar. Kumpulan Melayu asli ini kebanyakannya tinggal di Pahang, iaitu Maran dan Pekan, di Negeri Sembilan, iaitu di Kuala Pilah dan Panau serta Johor. Suku-suku yang membentuk Negrito ialah Kensiu dan kebanyakan mereka tinggal di Balin, Kedah. Kintab pula kebanyakannya tinggal di Gerik Perak. Kaum Lanoh kebanyakan tinggal di Hulu Perak. Jahai terdapat di merata-rata tempat seperti di Hulu Perak, Banung, Sunagi, Tiang, Empangan Temegor Perak dan Sungai Rual. Benderik terdapat pedalaman di Kelantan, manakala Batik pula terdapat di pedalaman Pahang, Terengganu dan Kelantan. Orang asli juga mulai mempunyai kesedaran betapa pentingnya mempunyai pelajaran dan ilmu pengetahuan. Namun ada cabaran yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan berkait dengan kesukaran ekonomi seperti masalah kewangan akan memberi kesan kepada tingkah laku ibu bapa, hubungan sesama sendiri serta hubungan bersama anak-anak dan gaya keibubapaan. Masalah pencapaian akademik seperti kegagalan dan keciciran murid-murid orang asli seperti ketidakupayaan menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Berpunca daripada penerapan asas di rumah yang goyah dan kebanyakan kanak-kanak orang asli tidak bertahan untuk menuntut ilmu di sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Metod pengajaran yang telah kerajaan terapkan di sekolah untuk pendidikan orang asli adalah melalui pendekatan irama muzik dan permainan yang dijalankan secara santai di ruang bilik darjah. Selain itu, kaedah pelajaran yang secara sengaja mengaitkan setiap situasi atau keadaan dengan identiti dan suasana budaya masyarakat orang asli juga diterapkan secara langsung semasa pembelajaran. Hal ini membuatkan murid orang asli lebih teruja dan seronok untuk belajar dan dapat melaksanakan tugasan atau projek yang diberikan kepada mereka dengan lebih baik sekiranya berkaitan dengan persekitaran mereka. Namun demikian, anak-anak orang asli ada kalanya tidak akan dapat pendidikan penuh dan sempurna disebabkan oleh sosioekonomi dan keluarga mereka sendiri. Tatkala ada juga di kalangan mereka terdidik hingga ke universiti atau pusat pengajian tinggi. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa adat resam orang asli di Malaysia. Seperti masyarakat yang lain, India, Cina maupun Melayu pasti mempunyai adat resam turun-temurun.
Tidak lari juga bagi masyarakat orang asli. Mereka juga mempunyai adat resam dari segi kepercayaan, kematian maupun perkahwinan. Bab kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Pertama kali, dari segi perkahwinan, mereka juga mempunyai bersanding, merisik atau meminang. Tetapi keunikannya ialah apabila permulaan perkahwinan, Tok Dukun perlu membawa pengantin lelaki untuk berpusing mengelilingi sekumpulan wanita bersama pengantin perempuan yang ditutupi dengan kelambu dan diasak dengan kemenyan. Hal ini bertujuan untuk menghalau dari gangguan syaitan atau perkara-perkara yang buruk. Tamat perkahwinan pula, pasangan ini dinasihati supaya tidak keluar dari rumah dalam tempoh 3 hari supaya tidak diganggu oleh syaitan atau hantu. Seterusnya, dari segi kepercayaan. Dari segi kepercayaan, mereka mempunyai kefahaman animisme yang bermaksud setiap objek yang di sekeliling mempunyai semangat yang tertentu dan mempengaruhi kehidupan. Mereka juga menekankan konsep bermesra dengan alam semesta. Bagi mereka, mereka percaya bahawa kehidupan yang harmoni antara alam semesta dan manusia adalah kunci bagi kesejahteraan dan kebahagiaan. Akhir sekali, dari segi kematian pula, mereka dikebumikan dengan kepala menghadap ke matahari naik. Dan bekalan kubur mereka pula ialah peralatan harian dan pakaian. Tetapi sesetengah keluarga juga menyediakan wang, iaitu duit shilling. Selepas dikebumikan, salah seorang dari keluarga si mati perlu berpesan kepada si mati. Dan apabila mereka pulang, mereka tidak dibenarkan menoleh ke belakang. Selepas dikebumikan, selama 7 hari, ahli keluarga ini perlu melawat ke kubur si mati. Dan pada masa yang sama, mereka perlu menyalakan unggun api di kubur dan dipenuhi dengan makanan. Mereka mempercayai bahawa si roh berada di sekeliling rumah atau perkampungan mereka. Selepas 100 hari dikebumikan, maka tamatlah upacara si mati. Akhir sekali, kesimpulan keseluruhan yang saya boleh buat ialah budaya masyarakat orang asli di Malaysia juga mempunyai keunikan yang tersendiri. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berfikiran terbuka dan tidak beranggapan bahawa masyarakat orang asli ini masyarakat yang terpinggir atau ketinggalan kerana tinggal di kawasan luar bandar. Saya juga berharap bahawa rakyat Malaysia lebih berusaha untuk mengenali budaya-budaya yang lain supaya menjadi orang yang berguna. Bab kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Sekian, terima kasih.